Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kerana Allah masih lagi pertemukan kita untuk sesi live My Tadabbur Time, insya-Allah. Yang saya muliakan ataupun yang saya raikan panel kita pada pagi ini iaitu Cik Ayat Ibrahim, serta tidak dilupakan juga kepada semua penonton My Tadabbur Time yang sedang menonton di Facebook Live. Sebelum kita mula, boleh ke kalau kita nak buat survey sikit, quick survey sikit kepada semua peserta? Ada ke kat sini yang join sesi pertama hari tu? Mungkin boleh komen dengan nombor 1, komen nombor 1 dekat ruangan komen, insya-Allah. Yang join Tadabbur My Tadabbur Time sesi pertama pada hari Selasa yang lalu. Mungkin boleh komen nombor 1. Bagi yang tak join, mungkin boleh komen nombor 2, insya-Allah. Masya-Allah. Ramai dah yang respon, alhamdulillah. Cik Ayat sendiri pun join hari tu sesi pertama, masya-Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puan Nur Syazana, Puan Rusilawati, saya baru join hari ni. Tak apa Puan, alhamdulillah. Syukur hari ni boleh join. Insya-Allah kita akan dengar Cik Ayat Ibrahim punya perkongsian, insya-Allah. Seterusnya ada yang nama Fatin, Puan Hafizah, Puan Nina, Nur Fatimah semua join alhamdulillah. Ada juga yang tak join yang sesi pertama. Tak apa, insya-Allah. InsyaAllah pada hari ini tidak dapatlah saya nak bacakan semua nama. Terima kasih kepada semua yang komen di ruangan komen. Alhamdulillah. Jadi hari ini bersama-sama kita seorang panelis yang insyaAllah yang sesuai untuk mengupas topik ini. Nama beliau Ayat Ibrahim. Nama tu unik sebenarnya tu. Nama Ayat tu kan. Masya-Allah. Kita pun akan ibu ayah Cik Ayat bagi nama tu masya-Allah sesuai dengan karakter ataupun juhud mencari ilmu-ilmu Al-Quran, masya-Allah. Cik Ayat Ibrahim sarjana muda dietetik, sarjana pendidikan dalam bimbingan dan kaunseling. Dan yang menarik juga Cik Ayat Ibrahim ini adalah penulis buku Tadabbur Al-Fatihah. Tuhan mahu berbicara denganku, masya-Allah. Jadi sesuailah kita jemput Cik Ayat Ibrahim hari ini untuk dia berkongsi tentang refleksi surah Al-Fatihah. Dan yang menarik juga tentang panelis kita sekarang, Cik Ayat Ibrahim sedang ambil diploma Ta'lim Al-Quran in English, anjuran Al-Huda Institute, masya-Allah, bukan calang-calang orang lah. Dan saya perasan Cik Ayat Ibrahim ini banyak berkongsi di media sosial, di Facebook dan sebagainya, penulisan-penulisan beliau tentang refleksi Al-Quran dan sebagainya ini sangat bermanfaat. Kalau kita baca tu masya-Allah, jazakillah khairan Cik Ayat untuk penulisan-penulisan tadabbur, refleksi Al-Quran dan sebagainya yang telah ditulis sebelum ni. Jadi kita boleh manfaatkan. Nanti boleh follow, insya-Allah. Boleh follow Cik Ayat Ibrahim di Facebook, IG ada juga Cik Ayat? Tak ada. Okey. Di Facebook saja, alhamdulillah. Jadi sekarang dah 10:06. Kita akan beri peluang kepada Cik Ayat untuk berkongsi dengan kita pada hari ini refleksi surah Al-Fatihah, yang mana surah Al-Fatihah ini kita membacanya setiap kali dalam solat kita, kan? Dan mungkin kita dah dengar pun daripada ustaz-ustaz lain, kan? Tahun lepas kita dah dengar sebenarnya tadabbur Al-Fatihah ni mungkin. Tetapi setiap tahun ataupun setiap kali kita mendengar tadabbur Al-Quran ini, kita tidak akan rasa puas. Peliklah kalau orang kata dah puas dah tadabbur, semua saya dah tadabbur dah. Peliklah orang tu, kan? Sebab ayat Al-Quran ini memang kita tak akan puas dalam mentadabbur ataupun mencari refleksi-refleksi yang boleh kita ambil ataupun ibrah-ibrah yang boleh kita ambil dan kita reflect kepada diri kita serta kita boleh amalkan ayat tu.
Jadi saya rasa saya beri masa kepada Cik Ayat untuk mengupas tentang refleksi surah Al-Fatihah ini selama lebih kurang 45 minit insya-Allah. Dan selepas itu kita beri peluang kepada peserta semua untuk bertanyakan soalan jika ada soalan. Dan lepas tu kita akan tutuplah majlis ni insya-Allah. Jadi kelas ini berlangsung selama lebih kurang sejam ataupun sejam 10 minit macam tu sahaja. Jadi tuan-tuan, puan-puan, moga-moga Allah beri kekuatan untuk fokus kelas ini sekejap saja, sejam insya-Allah. Untuk kita fokus, untuk kita menjiwai, untuk kita refleksi surah Al-Fatihah ini. Moga-moga dia lebih berkesan dan memberi kesan kepada ibadah kita, seterusnya tadabbur Al-Quran kita. Jadi saya jemput, falyatafaddal mashkura. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustazah Nik Fatma. Seorang adik yang dikenali lama juga dari UIA dulu, Masya Allah. Alhamdulillah saya sangat berbesar hati dan bersyukur atas peluang untuk berkongsi pada pagi ini insya-Allah. Dan moga-moga Allah kurniakan kita kefahamanlah untuk lebih memaknai surah Al-Fatihah. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma. Jadi saya kongsikan slide di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Refleksi surah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah ni adalah surah yang kita kerap kali membacanya dalam setiap solat kita. Dan kalau dia merupakan satu surah yang komprehensif yang memberi kita rumusan kepada keseluruhan Quran itu sendiri. Maknanya sendiri pun bermaksud pembukaan kan. Jadi kalau kita nak bahagikan atau secara mudahnya Al-Fatihah ni kita boleh bahagi pada 3 lah. Bahagian awal tu membantu kita untuk mengenali siapa Allah. Bahagian kedua, satu penyataan tentang tujuan penciptaan kita iaitu untuk mengabdi kepada Allah. Dan yang terakhir adalah bahagian doa. Doa mohon petunjuk jalan yang lurus. Jadi kita memulakan dengan ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Jadi ayat yang pertama ini bermula dengan satu kalimah bi yang membawa makna memohon pertolongan. Jadi ini juga satu konsep tawasul. Kalau kita pernah dengar, tawasul adalah berdoa kepada Allah melalui perantara yang dibenarkan agama lah. Jadi kalau dalam Al-Quran itu sendiri kita boleh perhatikan beberapa teladan orang-orang soleh bagaimana mereka berdoa kepada Allah dengan antaranya contohnya ulul albab misalnya. Pada penghujung surah Al-Imran mereka bertawasul dengan iman dan amal soleh, berdoa kepada Allah dan Allah pun memakbulkan. Dan kita cuba perhatikan bagaimana kita nak memohon pertolongan Allah dengan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bi itu sendiri bermaksud dengan. Mungkin persoalannya bila kita nak minta tolong Allah ni? Dan kenapa kita nak minta tolong Allah? Ayat Bismillahirrahmanirrahim ni sebenarnya seharusnya dijadikan doa setiap kali setiap perbuatan yang kita lakukan. Bila kita nak makan, mulakan dengan bismillah. Kita nak melakukan apa-apa pekerjaan sekalipun, mulakan dengan bismillah. Bukan sekadar ucapan di bibir tanpa makna, tapi harus diperhalusi untuk benar-benar memaknai yang kita sebagai hamba yang lemah sangat-sangat memerlukan pertolongan Allah untuk kita melaksanakan segala perbuatan kita. Saya ambil contoh mudah ni tentang makan nasi. Bulan puasa bagi contoh makan nasi pula Okey, tak apa, nanti kita boleh apply nanti Cuba kita renungkan, kita cuba analisa apa yang saya buat supaya saya berjaya makan nasi. Contohnya kan, okey, kalau saya nak dapat makan nasi ni saya kena beli beras, saya kena basuh beras, saya kena masak nasi, saya kena basuh tangan, sendukkan nasi ke atas pinggan, suap nasi, kunyah nasi, telan nasi. Kalau kita lihat kepada usaha ni kita nampak, oh semua ni saya boleh buat ni. Tak macam kita tak merasakan, kadang-kadang kita lalai untuk merasakan yang kita memerlukan pertolongan Allah untuk melakukan ni. Cuba perhatikan pula bagaimana Allah menolong kita untuk membuatkan kita berjaya makan nasi. Cuba kita renungkan yang Allah telah cipta
ciptakan bumi untuk kita, Allah ciptakan matahari dan semua ni penting untuk pertumbuhan padi itu sendiri. Allah yang dah turunkan hujan, Allah yang ciptakan petani. Lepas tu untuk kita makan, kita perlukan gigi dan lidah. Allah yang berikan kita semua tu. Allah ciptakan sistem pencernaan untuk pastikan penghadaman kita elok. Kemudian Allah sediakan kita sistem perkumuhan supaya apa yang kita makan tu kalau ada toksin boleh disingkirkan supaya tak menjadi toksin dalam badan kita. Kadang-kadang kita lalai ataupun terlupa untuk memikirkan semua ni dan sebenarnya Allah dah tolong mengurus semua perkara ini tanpa kita minta kepada Allah. Jadi cuba kita sama-sama renungkan sejauh mana kita dekat dengan Allah dan merasakan kebergantungan kita kepada Allah, lalu membuatkan kita sentiasa mahu meminta pertolongan Allah dalam setiap perbuatan kita. Jadi melalui ayat Bismillahirrahmanirrahim, kita bertawasul dengan nama Allah, dengan asma Allah. Dalam surah Al-A'raf ayat 180, Allah menyatakan, Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Dan kepunyaan Allah lah al-asma'ul husna, maka berdoalah kamu kepadanya dengan bertawasul menerusi nama-nama itu. Jadi kita amat-amat lemah, kita seorang hamba yang amat-amat memerlukan pertolongan Allah dalam setiap tindakan kita. Dan apabila seseorang itu mengenali Allah, keyakinan dia akan menjadi tinggi, lalu dia akan sering bergantung kepada Allah. Dan untuk menemukan keyakinan, perlukan kepada ilmu. Jadi kalau lihat kepada slide yang saya kongsikan kat sini, ada beberapa dalil yang menunjukkan kepada kita, memberi kita kefahaman bahawa sebenarnya perintah untuk kenal Allah tu sebenarnya satu kewajipan. Ini kalau kita lihat kat sini, ini satu kata fi'il amar, kata perintah. Bila mana Allah mengenalkan siapa dia, Allah mulakan dengan i'lamu. Carilah ilmu, ketahuilah. Nak kenal Allah ni bukan satu benda yang automatik. Kalau kita, contohnya kita kata kita Muslim, maka saya automatik mengenal siapa Allah. Tapi ini perlukan proses. Kita perlu mengenal, kita perlu membaca wahyu, kan? Kita perlu tadabbur ayat-ayatnya. Sehingga menimbulkan keyakinan tentang siapa dia, bahawa dialah yang maha bijaksana, bahawa dialah yang maha berkuasa, dia maha mengetahui dan semua nama itu sendiri. Kita perhatikan bagaimana banyak doa-doa para nabi dalam Al-Quran, kan, yang menggunakan nama-nama Allah. Benda tu bukan sekadar sebutan lip service yang tidak didasari makna, tapi perlukan kepada ilmu yang benar. Sebagai contoh, dua peristiwa yang berlaku di laut. Kita lihat perbezaan orang yang mengenali Allah dan tidak mengenali Allah. Satunya adalah Fir'aun dan satu lagi adalah Nabi Yunus alaihissalam. Jadi ketika Fir'aun tenggelam, kan, dekat laut, apa yang berlaku? Rasa takut dia akan kematian. Sebenarnya dia percaya kepada Tuhan, kan. Memang fitrah kita sebenarnya percaya akan keberadaan Tuhan. Tapi ketika sakrat, nak dekat kematian ni, barulah Fir'aun mengungkapkan tauhid. Apa yang dikatakan? Aku percaya bahawa tiada Tuhan melainkan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku adalah dari orang-orang yang berserah diri. Kan? Ini adalah apa yang berlaku pada Fir'aun ketika mana dia hampir mati. Dan dia memohon kepada Allah. Tapi kita boleh perhatikan sesuatu pada dialog yang diungkapkan Fir'aun ketika itu, menggambarkan betapa dia jauh daripada Allah. Dia tak kenal Allah. Lalu dia memanggil Tuhan dalam keadaan dia tak kenal pun siapa Allah. Sebab sepanjang hidupnya dia tidak meletakkan usaha untuk mengenal siapa Allah. Kita lihat kat situ, dia kata, aku percaya bahawa tiada Tuhan melainkan yang dipercayai Bani Israel. Kalau kita perhatikan kata ganti nama, kata ganti nama kat sini kira kata ganti nama yang ketiga. Dia tak boleh nak cakap aku percaya kepada Tuhanku. Tapi dia terpaksa menggunakan Bani Israel. Aku percaya kepada Tuhan mereka. Kan? Berbeza dengan Nabi Yunus alaihissalam. Ketika dia diuji dalam kegelapan, dalam perut ikan, kita bayangkan perut ikan dengan segala enzim, asid yang boleh merosakkan kulit, kan? Boleh membawa kepada kematian. Dan Nabi Yunus bermohon kepada Allah.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Engkau, ya Allah. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah dari orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Jadi Nabi Yunus alaihi salam, kita dapat lihat betapa dekatnya dia dengan Allah kerana dia mengenali Allah. Sepanjang hidup dia, dia mengenali Allah. Dia sentiasa bertasbih. Dia adalah musabbihin. Kan Allah gelarnya sebagai musabbihin. Dan kata ganti nama yang digunakan adalah Engkau. Nak gambarkan betapa dekatnya Nabi Yunus dengan Allah. Sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Engkau, ya Allah. Nabi Yunus alaihi salam boleh mengungkapkan sedemikian kerana dekatnya dia dengan Allah. Dan kita tahu kemudiannya Allah menyelamatkan Nabi Yunus alaihi salam. Doa Firaun tidak diterima dan Allah menyelamatkan Nabi Yunus alaihi salam. Dari sini kita nampak betapa pentingnya kita mengambil peduli, ambil tanggungjawab untuk mengenali Allah dengan ilmu yang benar. Kita masuk kepada ayat yang seterusnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan melihat pada kalimah pertama iaitu alhamdu. Jadi kalimah ini mengandungi dua makna, iaitu pertamanya adalah pujian, kedua adalah kesyukuran. Kadang-kadang kita melihat kehebatan ataupun apa yang orang lain miliki, misalnya dia ada rumah yang besar, dia ada kereta, kita rasa kagum, kita pun memuji. Tapi kita tak rasa bersyukur kerana kita mungkin tak dapat manfaat daripada apa yang dia miliki. Tapi alhamdulillah merujuk kepada pujian, pada masa yang sama kesyukuran kerana kita mengecapi nikmat, kan, manfaat daripada apa yang Allah sebagai Rabb telah kurniakan kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu juga adalah satu kalimah isim, ataupun kalau mudah saya nak kata dia adalah kata nama, dia bukan kata kerja. Maksudnya bila kata nama ni dia tidak terikat waktu dan tidak terikat pelaku. Kalau kata kerja kan kita kena ada orang yang melakukan, ataupun dia boleh jadi telah berlalu, sedang berlaku dan akan datang, kan. Tapi kalau alhamdu maksudnya isim, yang alhamdu tu adalah isim, maksudnya terbebas waktu, selama-lamanya, sentiasa. Pujian dan kesyukuran itu hanyalah kepada Allah. Jadi seringkali kan kita bersyukur kepada apa yang kita dapat, apa yang kita suka. Tapi kalau kita perhatikan kan Allah kata alhamdulillah, maksudnya pujian dan kesyukuran kepada Allah tu setiap waktu. Walaupun dalam susah, walaupun dalam perkara yang kita tak suka, tetap kesyukuran hanyalah kepada Allah. Masya-Allah. Kita lihat dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah SAW apabila menyaksikan hal-hal yang beliau sukai, menyenangkan, maka beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Yang mana maksudnya segala puji bagi Allah, dengan kenikmatan darinya menjadi sempurna semua amal kebaikan. Sedangkan apabila beliau menyaksikan hal-hal yang tidak disukai, yang tidak menyenangkan, maka beliau SAW mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Jadi ini menggambarkan kepada kita kesyukuran, kepujian dan kesyukuran kepada Allah tu setiap waktu, bukan setakat ketika kita suka perkara yang kita senangi semata-mata, tetapi benda yang kita tak suka sebenarnya sentiasa ada hikmahnya, ada kebaikan di sebalik musibah yang menimpa, kan. Setiap takdir yang Allah tentukan tu ada kebaikannya. Sentiasa kesyukuran, kepujian dan kesyukuran tu hanyalah kepada Allah. Dan sikit lagi kita mengenali alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin. Rabb tu apa? Jadi insya-Allah pada pagi ni saya nak ajak semua tuan-tuan dan puan-puan kita bersama-sama masuk ke kelas dan belajar dengan Nabi Musa alaihi salam. So Firaun dia pernah bertanya kepada Nabi Musa, siapakah Rabb? Kita pernah tak, cuba kita refleksi, saya pernah tak terfikir nak tahu Rabb tu apa? Jadi Firaun pernah bertanya kepada Nabi Musa alaihi salam, siapakah Rabb? Dan jom kita perhatikan apa yang Nabi Musa respon. Dalam surah Toha ayat ke-49 dan 50 ni, Firaun bertanya, "Famar rabbukuma ya Musa?" Firaun berkata, "Jika demikian, siapakah Tuhan kamu berdua, wahai Musa?"
Nabi Musa alaihissalam menjawab, Rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Nabi Musa menjawab, Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan bentuk kejadian kepada segala sesuatu, kemudian memberinya petunjuk. Jadi Rabb adalah yang menciptakan, dan setelah dia menciptakan, dia tidak meninggalkan. Dia memberikan petunjuk. Misalnya, seorang bayi yang baru lahir tak boleh nak bercakap. Bagaimana Allah memberi bayi itu petunjuk untuk menangis, memberi mesej kepada ibunya yang dia lapar, kan? Begitu juga dengan semua haiwan, semua segala penciptaannya, Allah memberikan petunjuk. Dan apa lagi maksud Rabb itu sendiri? Allazi ja'ala lakumul arda mahdan wa salaka lakum fiha subulan wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhrajna bihi azwajan min nabatin syatta. Dialah Tuhan yang telah menjadikan bumi bagi kamu sebagai hamparan, dan Dia yang telah mengadakan bagi kamu padanya jalan-jalan lalu lalang, dan Dia juga telah menurunkan hujan dari langit, maka kami keluarkan dengannya berjenis-jenis tanaman dan buah-buahan yang berlainan keadaannya. Masya Allah, kalau kita renungkan apa yang Allah kurniakan kita di bumi, Allah kurniakan kita bumi yang indah. Tempat yang kita diami ini tidak seperti bulan. Kalau bulan tu kita lihat banyak kawah. Kalau kita nak berjalan pun mungkin selalu kena tukar kasut, asyik rosak aja kasut, kan. Dekat sini Allah menciptakan kita, memberikan kita bumi yang terhampar, yang kita boleh bercucuk tanam, dan kurniakan kepada kita daripadanya bermacam-macam jenis buah-buahan dan tanaman-tanaman, kan. Melalui ciptaan yang Allah berikan tu sendiri, dapat kita rasakan betapa sayangnya Allah kepada kita, kan. Kalau dengan buah yang diberikan, hanya dengan melihat kulit yang diberikan tu, kita rasakan betapa uniknya. Kita ni kalau dapat hadiah dalam bungkusan yang indah, kan, kita pun terasa teruja, kita rasa bahagia, kita nak buka pun rasa excited. Bagaimana pula dengan kita menyikapi sikap kita bila mana kita buka kulit tu, kan, kulit buah orange, kulit buah durian, buah naga, kan, semua tu kulit tu sendiri dah sangat-sangat unik. Buka je dah dapat hidu aroma dia, kan, fragrance. Masya Allah, betapa sayangnya Allah menciptakan keperluan kita dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi kalau secara mudahnya, Rabb tu kita boleh fahami dengan yang menciptakan kita, yang memberi rezeki dan mengurus alam ini, mentadbir alam ni. Daripada sebesar-besar alam semesta kepada mengurus segala apa yang dalam badan kita, kan. Dengan segala hormonnya, dengan segala enzim, segala neurotransmitter, semua tu Allah yang mengawalnya, mengurusnya, kan. Jadi pujian dan kesyukuran kepada Rabbil Alamin. Kita lihat yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim. Jadi pujian dan kesyukuran juga kepada yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Jadi rahmat tu maksudnya apa? Rahmat adalah kasih sayang, kelembutan, kebaikan. Jadi kalau kita nampak perkataan Rahman, maksudnya kualiti yang tadi tu dalam kuantiti yang sangat-sangat banyak. Rahmat yang sangat-sangat banyak. Dan Rahim adalah rahmat yang berterusan, berpanjangan. Sebab tu ada tafsir yang menyatakan Rahman itu adalah kepada seluruh manusia, tak kira yang beriman ataupun yang mengingkari. Dan Rahim adalah khusus kepada yang beriman, kerana hanya orang yang beriman yang dapat rahmat Allah ketika di hari akhirat kelak. Dan satu, untuk kita dalam masa yang singkat ni, kan, untuk kita memaknai rahmat tu apa, mudah untuk kita garap kefahamannya daripada kisah pemuda Kahfi. Kita tahu mereka berdoa kepada Allah untuk dikurniakan rahmat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu dan berilah kemudahan-kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami. Dan apa yang berlaku selepas tu? Bagaimana Allah manifestasikan rahmatnya kepada pemuda Kahfi? Masya Allah. Allah menyelamatkan mereka, menidurkan mereka dalam jangka waktu yang sangat panjang, kan? 309 tahun. Tanpa makan dan minum, tapi selamat. Segala organ dalam badan tu selamat, kan? Walaupun 309 tahun tidur. Masya Allah.
Jadi kalau kita nak bayangkan kasih sayang Allah ni memang tak tergambar lah kan. Kita tak boleh nak imagine betapa besarnya rahmat Allah. Dan rahmat terbesar ke akhirat nanti bila kita dapat adalah bila kita terselamat daripada azab api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Dan yang seterusnya ayat keempat, pujian dan kesyukuran juga kepada Malik Yaumiddin yang menguasai pemerintahan hari pembalasan. Jadi Malik ni kita boleh fahami sebagai raja atau penguasa dan pemilik. Kalau kita perhatikan, Allah ada menggambarkan kepada kita bagaimana hari pembalasan tu. Summa ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Sekali lagi, apa jalannya engkau dapat mengetahui kedahsyatan hari pembalasan itu. Hari itu ialah hari seseorang tidak dapat memberikan pertolongan sedikit pun kepada orang lain. Dan segala urusan pada hari itu tertentu bagi Allah. Jadi Yaumiddin ini sangat terkait dengan sifat Malik. Allah sahaja yang berkuasa dan memiliki pada hari pembalasan. Kalau kita fikirkan, bahkan kalau kita lihat kat dunia ni, kita diberi sedikit kepemilikan, kekuasaan. Contohnya kita masih lagi memiliki jasad kita. Kita boleh bagi arahan kan, kita boleh mengawal tangan ni nak buat apa, kaki ni nak berjalan ke mana. Kita boleh menguasai lagi orang-orang di bawah kekuasaan kita kan, anak-anak misalnya. Kita boleh menguasai harta kita nak guna untuk apa. Tapi cuba kita renungkan, akan tiba suatu hari nanti pada hari pembalasan, bahkan kita tak boleh menguasai kulit kita sendiri. Kita tak boleh menguasai diri kita sendiri. Ketika itu, kulit-kulit sendiri yang akan menjadi saksi terhadap apa segala perbuatan yang kita lakukan. Mata kita akan menjadi saksi, kan? Kita tak boleh menguasai bahkan pada diri kita sendiri. Apatah lagi yang di luar jasad kita, contohnya harta dan segala kepemilikan yang lain, kan? Jadi Allah lah Malik Yaumiddin. Dialah raja pemilik yang menguasai hari pembalasan. Jadi untuk kita recap kembali, Alhamdulillah. Kita nampaknya ada kesyukuran 3 dimensi kat sini. Sudahkah kita memaknai pujian dan kesyukuran kepada Rabbil Alamin? Sudahkah kita memuji dan mensyukuri Allah sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim? Pujian dan kesyukuran juga kepada Malik Yaumiddin. Kan? Jadi kalau kita dalam setiap kali solat tu, kita cuba renungi, kita fikirkan, kalau di luar solat, mungkin sebelum solat kita diuji dengan macam-macam perkara yang kita rasa kita tak miliki, kita rasa ada perkara kita tak settle kan. Dan bila kita masuk dalam solat tu mengingatkan kita apa rezeki yang Allah dah kurniakan kepada kita. Apa nikmat-nikmat yang Allah telah kurniakan kepada kita melalui Rabbil Alamin. Dan mengingatkan kita kembali yang Allah Ar-Rahman Ar-Rahim telah mengurniakan kita Quran, yang mengajar kita dengan melalui Al-Quran kan. Ar-Rahman Alam Al-Quran. Sudahkah kita bersyukur akan panduan yang dikurniakan kepada kita? Dan yang ketiga, sudahkah kita bersyukur kepada Dia, kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita sedikit kepemilikan. Kita boleh berkuasa lagi atas diri kita, kita boleh lagi memiliki harta yang Dia titipkan kepada kita. Sudahkah kita bersyukur dengan memanfaatkannya kepada jalan-jalan kebenaran, kan? Supaya akhirat kelak bila mana kita berhadapan dengan Dia pada hari pembalasan, kita selamat, kan? Kita berada dalam golongan yang dirahmatinya. Jadi refleksi terlebih dahulu dengan 4 ayat ni. Sudahkah saya kenal Allah dan rasa bergantung kepadanya? Sudahkah lafaz bismillah saya mulakan dalam banyak perbuatan saya? Kemudian kan sudahkah saya rasai nikmat melimpah ruah yang Allah kurniakan kepada saya? Sehingga terbit kesyukuran setiap kali melafazkan hamdalah dalam solat. Jadi moga-moga kita diberi rasa khusyuk, rasa kesyukuran setiap kali solat tu. Kalau dalam satu hari tu 17 kali, refresh balik kesyukuran. Kesyukuran kepada Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim dan Malik Yaumiddin. Okay. Setelah kita tahu Malik Yaumiddin, akan tibanya hari pembalasan. Jadi bagaimana kita nak selamat? Bagaimana kita nak jadi dalam golongan yang diberi rahmat ketika tibanya hari pembalasan?
Jawapannya ada pada ayat kelima ni. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah sahaja ya Allah yang kami abdikan diri, dan kepada Engkaulah sahaja kami memohon pertolongan. Jadi satu kali kalau kita perhatikan kalimah ni, iyyaka na'budu, dia bukan na'buduka. Jadi iyyaka na'budu membawa maksud hanya engkaulah yang kami sembah. Tapi kalau na'buduka bermaksud kami menyembah engkau. Ada beza. Contohnya kalau saya katakan ini buku saya. Berbeza dengan hanya inilah buku saya. Jadi satu perkara yang kita perlu fahami juga dalam ayat ini adalah konsep tauhid, bahawa kita hanya mengabdi kepada Allah. Kita tidak mengabdi kepada hawa nafsu sendiri, tidak mengabdi kepada hawa nafsu manusia lain, tidak mengabdi kepada seruan-seruan syaitan, bisikan-bisikan syaitan. Kita hanya mengabdi kepada Allah. Jadi dalam kita menghadapi hidup ni kan, kadang-kadang kita terpengaruh juga dengan masyarakat, dengan banyak sistem-sistem kepercayaan, cara berbuat sesuatu. Tapi bila kita telah memilih dengan tanggungjawab menjadi hamba Allah, seharusnya kita hanya mengikuti apa yang Allah cakapkan kepada kita. Jadi jom kita perhatikan satu dalil ni dalam surah Hud ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam ra, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alla ta'budu illallah. Alif lam ra, inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan daripada sisi Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha Teliti. Supaya janganlah kamu mengabdikan diri kepada sesuatu pun melainkan kepada Allah. Jadi konsep pengabdian rupa-rupanya sangat terkait dengan Al-Quran, kan? Kalau kita perhatikan seorang hamba, dia seharusnya ikutkan apa yang Tuan dia cakap kepada dia. Dan bagaimana dia nak ikut apa yang Tuan cakap kepada dia kalau dia tak tahu apa yang Tuan dia cakap kepada dia. Jadi daripada dalil ni Allah mengajar kita, tidaklah Al-Quran itu turun melainkan supaya kamu mengabdikan diri kepada Allah. Jadi agak mustahil, agak sulit untuk seseorang itu mengabdikan diri kepada Allah kalau tidak memahami Al-Quran. Misalnya kan, dan kalau kita perhati kat sini Allah menyatakan Al-Quran tu dah sangat terperinci, sangat teliti kan. Jadi untuk kita melakukan tindakan tu seharusnya dah mudah sebab dah disenaraikan. Contohnya seseorang tu nak jadi isteri dalam bentuk pengabdian. Bagaimana dia nak menjadi isteri yang terbaik, mengikut piawai yang Allah nyatakan kan. Contohnya dalam surah An-Nisa, apabila seorang isteri itu mendapat rijal yang qawam, ada 3 perkara yang dia perlu lakukan kan. Jadi solihat, qanitat, hafizat. Macam mana pula seorang yang nak menjadi seorang pemimpin kan. Yang tu ada panduannya dalam surah Al-Baqarah tentang konsep khalifah, konsep tanggungjawab di muka bumi. Apa lagi? Kalau seorang tu nak jadi nak melakukan bisnes dan dia nak jadikan bisnes tu satu bentuk pengabdian dia kepada Allah, bagaimana dia nak lakukan? Jadi perlu fahami surah-surah yang terkait konsep rezeki, konsep contohnya dalam surah Az-Zariyat, dalam surah As-Saba tentang jangan kita monopoli perniagaan, dan surah Mutaffifin. Banyaklah kan. Jadi terperincinya Al-Quran ini membantu seseorang itu untuk menjadi hamba kepada Allah. Jadi penting apabila kita memilih untuk menjadi hamba Allah, kita perlu memahami apa yang Allah cuba sampaikan kepada kita. Jadi refleksinya, sudahkah saya buat pilihan penuh tanggungjawab menjadi hanya hamba Allah Subhanahu Wa Taala? Sudahkah saya berusaha memahami kalamnya? Jadi bahagian terakhir adalah doa. Kan, apa yang kita minta? Untuk menjadi hamba kepada Allah, kita mulakan pertolongannya. Wa iyyaka nasta'in. Dan Allah bantu kita dengan menggunakan kita satu skrip doa. Inilah doa yang paling banyak diminta
oleh setiap kita sebab diwajibkan untuk kita baca dalam setiap solat. Kita bayangkan dalam setiap solat, dalam satu hari itu sekurang-kurangnya kita akan minta kepada Allah 17 kali. Dan sekarang ni dalam bulan Ramadan lagi banyak kan, dengan solat sunatnya, solat sunat tarawih, tahajud, lagi banyak kita minta kepada Allah petunjuk jalan yang lurus. Jadi ayat ke-6, ihdinas siratal mustaqim, yang mana maksudnya tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jadi kalimah ihdina daripada ha dalia, kalau kita pernah dengar perkataan hidayah, itu daripada kalimah yang samalah, kita mohon hidayah, petunjuk jalan yang lurus. Dan satu perkara yang kita menarik untuk kita renungkan, kalimah ni sifatnya adalah plural, kata ganti nama dalamnya, ihdina. Tunjukkanlah kepada kami, bukan tunjuklah kepadaku. Jadi maknanya walaupun kita solat sendiri-sendiri kat rumah, kita tetap perlu minta petunjuk untuk setiap kita. Jadi satu kita kata hikmah ataupun manfaat untuk kita renungkan setiap kali kita solat. Contohnya kalau kita sebelum tu kita ada konflik ataupun ada isu dengan orang. Contohnya ada orang buat masalah dengan kita, ada buat keburukan kepada kita, kita merasa geram kan. Dan bila tibanya waktu solat, sedar tak sedar sebenarnya kita juga mendoakan dia. Ihdinas siratal mustaqim. Moga-moga dia, kami semua ni pun dapat petunjuk kan. Kita bukan hanya meminta petunjuk kepada diri kita sahaja, tapi kita minta petunjuk untuk setiap kita. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jadi kenapa penting hidayah ni? Sehingga menjadikan inilah satu-satunya doa yang paling banyak diminta, sebab diskripkan dalam setiap doa, dalam setiap solat kita. Saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan kita renungi satu ayat ni. Ini adalah satu ucapan ahli syurga yang dah berjaya masuk syurga. Jadi apa yang dia ungkapkan yang menjadi tips dia berjaya masuk syurga kan? Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq. Segala puji tertentu bagi Allah yang telah memberi hidayah petunjuk untuk ini. Padahal kami tidak sekali-kali akan memperoleh petunjuk kalau Allah tidak memimpin kami dengan taufiknya. Sesungguhnya telah datang rasul-rasul Tuhan kami dengan membawa kebenaran. Jadi kita bayangkan ni ahli syurga yang dah berjaya masuk syurga, Allah bawa kepada kita, rakamkan kepada kita dalam Al-Quran. Nak jadi ahli syurga, kena belajar daripada diorang ni. Dan apa yang diungkapkan adalah pentingnya hidayah. Disebabkan mereka mendapat hidayah, mendapat petunjuk, itu yang buatkan mereka berjaya masuk syurga. Sebab dalam kehidupan kita ni, kita sentiasa kena buat keputusan sebagai seorang anak, sebagai seorang pekerja, sebagai seorang isteri dan apa-apa peranan kehidupan kita di dunia ni, kita sentiasa kena buat keputusan. Nak bertindak apa? Nak marah ke, nak sabar? Nak biarkan ke, nak tolong? Kan? Dan petunjuk akan memandu apakah pilihan terbaik yang perlu dibuat supaya apa yang dilakukan itu adalah amal soleh yang akan memberatkan timbangan kita ke akhirat kelak. Sebab ke akhirat nanti kita nak timbangan amal soleh berat kan? Kita tak naklah apa yang kita lakukan itu sia-sia. Jadi itu perlunya petunjuk. Sangat-sangat penting untuk kita dapatkan petunjuk. Jadi persoalannya petunjuk tu di mana? Jadi daripada dalam Al-Fatihah Allah memberikan kita doa untuk mendapat petunjuk. Pada surah sebelahnya Allah jawab. Petunjuk tu kat mana? Petunjuk tu dalam kitab. Petunjuk bagi orang yang hendak bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya. Dia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang hendak bertakwa. Jadi petunjuk tu dah ada. Petunjuk tu ada dalam Al-Quran. Sekarang kita dalam bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Quran kan. Jadi itu jadi fokus kepada kita. Moga-moga Al-Quran yang dikurniakan kepada kita dapat menjadi petunjuk. Dengan syarat kita persiapkan diri kita sebagai orang yang bertakwa. Dan ayat terakhir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
sirat, iaitu jalan orang-orang yang engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang engkau telah murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Jadi persoalannya, orang yang diberi nikmat tu siapa? Adakah orang yang diberi nikmat tu orang yang kaya, orang yang bijak pandai? Kita kena fahami definisi orang yang diberi nikmat dengan panduan Al-Quran. Jadi dalam surah An-Nisa ayat ke-69 Allah menyatakan, wa may yuti'allaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan ditempatkan di syurga bersama-sama orang-orang yang telah dikurniakan nikmat oleh Allah kepada mereka. Iaitu siapa? Nabi-nabi, orang-orang siddiqin, orang-orang yang syahid, serta orang-orang yang saleh. Dan amalah eloknya mereka itu menjadi teman rakan kepada orang-orang yang taat. Jadi dekat sini, definisi orang yang diberikan nikmat, sebenarnya dia terkait pada doa sebelum itulah. Ayat sebelumnya. Sebenarnya orang yang diberi nikmat adalah orang yang dapat hidayah. Kalau para nabi, siddiqin, syuhada dan solihin. Jadi apabila kita dikurniakan petunjuk jalan yang lurus ni, contohnya bila kita dapat petunjuk ni, kita dapat tahu, kita boleh meneladani, kita boleh jadi diri kita yang terbaik mengikut piawai Allah kan. Kadang-kadang ada yang menyatakan, contohnya bila saya berkongsi tentang kisah-kisah Nabi dengan kawan-kawan, ada yang menyatakan, oh dia tu Nabi, bolehlah macam tu, saya ni orang biasa je kan. Tapi sebenarnya konsep pemikiran tu tak berapa tepat, sebab kita dah minta kepada Allah setiap hari sebenarnya. Sedar tak sedar, 17 kali sehari kita minta kepada Allah diberikan jalan seperti para Nabi, seperti siddiqin, seperti syuhada, seperti solehin. Sekurang-kurangnya 17 kali kita minta kepada Allah. Maknanya memang segala teladan yang Allah bentangkan dalam Al-Quran di kalangan orang-orang yang soleh, di kalangan para Nabi, memang untuk kita ikuti. Bahkan kita minta pun dalam solat untuk meneladani mereka. Dan bila kita baca surah Yusuf, kita tahu teladan seorang bapa, Nabi Yaqub, maka kita pun terinspirasi untuk mengikuti teladan seorang bapa yang sabar mendidik anak-anaknya. Kalau kita baca surah Ali Imran, kita dapat teladan macam mana nak jadi ibu yang baik kan, yang menyediakan pendidikan terbaik untuk anaknya, iaitu Ibu Maryam kan. Kita pun boleh dalam contohnya bila mana nak datang rasa susah, rasa sulit, bila kita tahu ada teladan dalam Al-Quran, dia memberi kita kekuatan untuk mengikuti jalan-jalan yang telah dilalui mereka yang diberi nikmat. Macam tu juga even orang yang single sekalipun kan. Kita ada teladan Nabi Yahya yang kuat berpegang kepada kitab dan menghabiskan hidupnya dengan menyebarkan firman Allah. Kita ada teladan Nabi Yusuf yang penuh kesyukuran, menjaga kehormatan diri kan, bila walaupun berhadapan dengan godaan wanita tu, dia berpegang ketaatan kepada Allah. Banyak lagi lah, maksudnya apabila kita memahami sirat ataupun jalan orang yang diberi nikmat ni, membantu kita menjadi diri kita yang terbaik pada rezeki ataupun posisi yang Allah kurniakan kepada kita, mengikut life roles ataupun peranan hidup masing-masing kan. Jadi itu orang yang diberi nikmat. Dan kita tak nak menjadi orang yang dimurkai. Jadi secara ringkas ni, siapa orang yang dimurkai ini? Orang yang dimurkai adalah orang yang dia tahu, dia ada ilmu tentang kebenaran, dia tahu tentang apa yang Allah suruh tak suruh, tetapi dia memilih mengingkari. Jadi to the extent, kalau kita lihat pada orang mereka yang sebelum ni, to the extent betapa tak sukanya terhadap kebenaran sampaikan mereka mahu membunuh para nabi. Kan? Itu orang yang dimurkai. Dan orang yang sesat pula siapa? Orang yang sesat adalah orang yang tidak dapat ilmu, jadi dia pun mengingkari Allah. Mungkin dia mengingkari Allah dalam keadaan tak sedar pun dia tengah mengingkari Allah sebab dia tak mencari ilmu. Jadi boleh jadi dia disesatkan syaitan kan, mengikuti apa yang syaitan bicarakan kepada dia, atau boleh jadi hamba kepada hawa nafsu dia. Dia mengambil keputusan dalam setiap kehidupan dia mengikut apa yang hawa nafsu dia inginkan. Jadi ini orang yang sesat, orang yang tidak ada ilmu maka mengingkari.
Jadi sebagai sikit saya kalau sebelum saya nak tutup ni, saya nak bawa satu analogi untuk kita fahami tentang doa yang kita ungkapkan ni. Saya nak bawa satu kisah seorang budak bernama Ali. Ali ni dia suka main kat luar, main dengan kawan-kawan dia lah. Main sampai satu waktu dia balik rumah dan dia lapar. Jadi dia tanyalah dengan mak dia, "Mak, nak makan lah, lapar." Jadi mak dia pun cakap kat dia, "Tu ada makanan atas meja, makanlah." Kemudian Ali tengok makanan tu. Dia tak makan. Dia keluar balik. Lepas tu bila dia keluar, dia main. Sampai dia penat, dia balik lagi. Lepas tu dia ulang soalan yang sama. "Mak, nak makan lah, lapar." Mak dia pun kata, "Kan mak dah cakap tadi, ada makanan atas meja, makanlah." Kemudian Ali pun tengoklah makanan tu. Dia masih tak makan. Dia keluar lagi. Sambung main. Sampai satu ketika beberapa jam lepas tu dia balik rumah. "Mak, penatlah nak makan." Mak dia kata, "Dari tadi mak dah kata, kenapa tak makan?" Lepas tu Ali pun tengok lagi makanan tu. Dia tak makan juga. Okey. Jadi mungkin cuba renungkan, kalau kita perhatikan sikap Ali ni kan, agak-agaknya kenapa apa judge, bagaimana kita judge sikap Ali ni? Kalau Ustazah Nik Farman nak respon sikit. Kenapa Ali ni sikap macam ni? Apa pendapat Ustazah Nik Farman dengan Ali ni? Mungkin Ali tu dia dia tak serius mungkin. Dia tak serius nak minta. Ataupun tak tahulah, melalui kebudakan dia, mungkin dia keseronokan dalam dia bermain tu, dia tak ingat lapar tu kan. Macam tu lah kot mungkin. Okey. Dia ada banyak lah, mungkin kita boleh katakan banyak sebab lah. Dan sebenarnya apa yang saya nak kaitkan dengan ni adalah bagaimana kalau kita fikirkan Ali ni buat begini 17 kali sehari. Dia minta. Lepas tu dah dibagi. Tapi bila dah bagi, tak ambil pula. Saya nak kongsikan tentang kaitan sikap kita, doa yang kita lafazkan kepada Allah, lalu apa sikap kita terhadapnya. Contohnya kita berdoa kepada Allah, "Ya Allah, berilah aku rezeki, ya Allah." Biasanya bila kita dah doa kan, mestilah kita expect, okey, dah doa minta rezeki daripada Allah, maka carilah rezeki kan. Janganlah duduk je kat rumah tak buat apa-apa. Macam tu juga bila kita doa kepada Allah, "Ya Allah, berilah saya lulus peperiksaan ni." Mestilah lepas tu usaha untuk belajar kan. Janganlah tak buat apa-apa. Jadi bagaimana pula dengan sikap kita yang memohon petunjuk kepada Allah kan dalam setiap solat. Kita minta kepada Allah, "Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus, ya Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan orang yang diberi nikmat." Kan? Dah minta kepada Allah. Lepas tu Allah dah jawab dah dalam surah sebelahnya. Tu ada petunjuk dalam Alkitab. Dalam Al-Quran ada petunjuk. Lepas tu kita tenung Quran. Tak baca Quran. Tak cuba fahami petunjuk. Lepas tu datang solat seterusnya. Minta lagi kepada Allah. "Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus, ya Allah. Beri aku petunjuk, ya Allah." Lepas tu selesai solat, kan, ada Al-Quran kat rumah tu. Tengok Quran, kan. Tak buka Quran, tak cuba fahami. Jadi saya nak bawa kepada satu kefahaman bahawa pentingnya petunjuk itu perlu diusahakan. Dan banyak kalimah-kalimah dalam Quran Allah menggambarkan petunjuk itu perlu diusahakan dengan istilah ihtada, muhtadun kan. Orang yang bersungguh-sungguh mencari petunjuk ni, orang itulah yang dapat petunjuk. Jadi Quran itu, petunjuk itu bukan sesuatu yang kita boleh imagine tiba-tiba masuk dalam hati, tak diperlukan usaha. Jadi sebenarnya apa yang tuan-tuan puan lakukan sekarang ni adalah usaha untuk mendapatkan petunjuk. Jadi Masya Allah, tahniah kepada semua yang hadir kan hari ini. Kerana meletakkan usaha untuk mendapatkan petunjuk itu. Memanifestasikan kebenaran doa itu sendiri. Maknanya doa itu bukan sekadar doa kita dalam setiap solat ni kan, bukan sekadar doa saja, tapi adalah doa yang kita buktikan dengan perbuatan kita. Saya nak petunjuk ni, maka luar solat saya kena usaha fahami Quran, usaha tadabbur Quran. Jadi sebenarnya apa yang berlaku jika saya tak dapat petunjuk?
banyak sebenarnya kalau kita renungkan, fikir-fikirkan fenomena ke akhirat nanti, terlalu banyak akibat-akibat buruk jika seseorang itu tidak cuba memahami petunjuk. Dan sedarkah kita ada satu soalan yang banyak kali diulang, dia seolah-olah setiap checkpoint tu kena tanya lagi. Sudahkah kita tahu apakah soalan itu? Kita bayangkan Al-Quran ini diturunkan dalam bulan Ramadan, diturunkan dari tempat yang sangat jauh, diturunkan dari tempat yang sangat mulia kan, sampai kepada kita. Kita peduli tak nak tahu apa kandungannya. Nanti satu hari nanti ketika mana kita bertemu Allah pada hari pembalasan, Allah tanya, dah sampai tak apa yang aku turunkan? Dah sampai tak kepada kamu? Kan? Contohnya dalam surah Al-An'am kan, di Mahsyar pada ayat 130. Apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatku dan memberi peringatan kepadamu terhadap pertemuanmu dengan hari ini? Kan? Jadi kalau kita hidup daripada zaman Rasulullah SAW, sikapnya adalah mungkin sikap yang bila Rasul nak menyampaikan petunjuk wahyu, orang tu tak nak datang, tak nak tahu kan. Jadi pada zaman kita pula, pewaris para Nabi, iaitu para ulama, para asatizah, bila mereka datang, mereka menganjurkan kelas untuk mengajar Quran. Kalau kita memilih tak naklah dengar, tak naklah belajar kan, khawatir sikap tu sama juga dengan orang-orang zaman Nabi dulu yang mengendahkan Quran. Kita tak nak jadi golongan begitu. Betul macam tu juga pada hari kebangkitan. Akan ada babak-babak yang Allah bawa kepada kita. Ada orang yang rasa menyesal. Kenapalah saya kawan dengan dia? Dia ni membuatkan saya jauh daripada Quran. Kecelakaan besarlah bagiku. Kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan adalah syaitan itu tidak mahu menolong manusia. Berkatalah Rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang tidak diacuhkan. Jadi di timbangan mizan, ketika mana di timbangan mizan, waktu itu sangat crucial kan. Kalau kita bayangkan kita nak bentangkan, okey, apa yang, contohnya kalau kita kat dunia ni kan, kita ada buat tugasan dan kita hantar kepada cikgu, kita nak cikgu nilai kan. Kita naklah cikgu bagi markah tinggi kan. Bagaimana pula pada akhirat nanti, bila mana kita di timbangan mizan, segala apa perbuatan yang kita buat, tetapi na'udzubillah kalau kita tak ada pedoman wahyu, kita tak tahu pun Allah suruh macam ni. Kan? Khawatir apa yang kita lakukan tu tak ada nilai. Kan? Jadi ringan timbangan. Ya Allah kata kat sini dalam surah Al-Kahfi kan, katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling rugi perbuatannya, iaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahawa mereka berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu orang-orang yang telah kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan kufur terhadap perjumpaan dengan dia. Maka hapuslah amalan-amalan mereka dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat kelak. Jadi bahaya kalau kita kat dunia ni, mungkin kita fikir kalau kita sebagai student, kita jawab soalan ke tidak mengikut skema pemarkahan kan, memang tak dapat markah kan. Jadi kita kat dunia ni, kalau kita melakukan sesuatu tanpa petunjuk Quran, kita tak tahu apa Allah cakap, khawatir apa yang kita buat tu sia-sia. Na'udzubillah. Dan banyak lagi ni dekat pintu neraka, ditanya lagi, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini? Mereka menjawab, benar telah datang, tetapi telah pasti ketetapan azab terhadap orang-orang yang ingkar. Ketika tadi kat pintu neraka, ni ketika dicampak kena tanya lagi. Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan? Mereka berkata, benar ada, sesungguhnya terdatang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun, kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar. Ni contoh yang terakhir, ni paling menakutkan sebab ini Allah yang cakap. Ketika dalam neraka kan, muka mereka dibakar api neraka dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian, tetapi kamu selalu mendustakannya? Mereka berkata, ya Tuhan kami telah dikuasai oleh kejahatan kami dan adalah kami orang-orang yang sesat. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami daripadanya dan kembalikanlah kami ke dunia. Maka jika kami kembali juga kepada keingkaran, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Takut kalau kat dunia ni Allah nak berbicara dengan kita,
Melalui Al-Quran dikurniakan kepada kita, tapi kalau kita tak nak dengar, kita tak nak tahu apa yang Allah cakap kat kita, kita khawatir, na'udzubillah, ke akhirat nanti Allah tak nak dah bercakap dengan kita. Jadi rumusannya, kedua-dua ni perlu seiring. Dalam solat kita meminta petunjuk kepada Allah, dan di luar solat usahalah untuk memahami petunjuk agar kita dapat petunjuk. Jadi refleksinya setelah kita berdoa, ditunjukkan jalan lurus setiap kali solat kan. Setiap kali saya mendirikan solat, sudahkah saya usaha memahami wahyu agar tahu petunjuk jalan orang-orang yang diberikan nikmat. Jadi sedikit tindakan yang kita boleh ambil dengan perkongsian saya pada hari ini, mungkin antaranya adalah untuk menguatkan otot-otot kesyukuran selepas ambil wuduk, cuba ambil masa untuk renungkan satu perkara yang boleh disyukuri. Moga-moga kita masuk solat, dirikan solat dengan jiwa syukur. Dan kedua, ambil tanggungjawab, rancang kurikulum pendidikan faham Quran masing-masing. Ikutlah kapasiti masing-masing kan. Contohnya, kalau yang mula nak memahami petunjuk tu, mungkin kita boleh target, setiap hari at least ada satu ayat nak belajar. Ataupun kita target, dalam satu minggu tu at least ada satu kelas berguru dengan para asatizah kan. Ataupun kalau kita ada kekangan dari segi keuangan, cuba allocatekan berapa banyak wang yang saya boleh spend dalam masa sebulan untuk saya memahami wahyu. Jadi sekadar tu, wallahu alam, moga-moga Allah kurniakan kita kefahaman. Masya Allah, jazakillah khairan Cik Ayat untuk penerangan tadi. Masya Allah, sangat rasa macam rasa tersentak di hati kita dan di fikiran kita apa yang dihuraikan tadi. Dan menarik analogi tadi tentang Ali tu. Kalau pendapat saya lah kan, macam Cik Ayat tanya tadi, kenapa Ali tu dia tak nak makan lagi waktu tu? Maksudnya sebab permainan ataupun keadaan di sekeliling dia tu lebih dia utamakan ataupun lebih dia prioriti daripada makanan tu. Kan? Dia rasa dia lapar tapi dia tak nak ambil makanan tu. Sama juga dengan kita. Maksudnya di sekeliling kita ni lebih jadi prioriti kita sehingga kan kita malas nak ambil manfaat daripada Al-Quran, kan? Padahal kita perlukan Al-Quran tu. So Al-Quran tu umpama makanan tu, dan kerja-kerja kita seharian dan sebagainya ni seperti permainan tadi kan, Ali pergi main dan sebagainya. Jadi itulah kita tak nak jadi macam tu. Kita nak apabila kita bukan kita rasa lapar tu baru nak cari Al-Quran, bukan kan? Tapi setiap hari kita konsisten insya-Allah dengan Al-Quran. Dan menarik juga yang kata-kata Ibn Taymiyah di dalam kitab Bada' At-Tafsir. Jadi saya nak tambah sikit tentang ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kan? Ia adalah sebaik-baik doa. Kalau kata Ibn Taymiyah, dia kata saya merenung doa apa yang paling bermanfaat, kata Ibn Taymiyah. Rupa-rupanya doa yang paling bermanfaat ialah memohon pertolongan kepada Allah untuk meraih redanya. Kemudian aku mendapati doa itu ada di dalam surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masya-Allah. Inilah doa, sebaik-baik doa yang kita boleh ungkapkan, dan kita ungkapkan pun dalam solat kita 17 kali dalam solat, dan mungkin tambah lagi dengan solat sunat dan sebagainya, kan? Dan dalam doa tu kalau kita menjiwai dalam solat kita sebut iyyaka na'budu tu, kita boleh menitiskan air mata, kan? Maksudnya, ya Allah, aku sembah kau, aku memohon pertolongan dengan kau, kan? Macam tu. Jadi kalau kita menjiwai bacaan surah Al-Fatihah kita tu, insya-Allah kita boleh khusyuk dalam solat. Dan kita cuba, kadang-kadang kita tersasar sikit kan, kadang-kadang baca ihdinas siratal mustaqim, tiba-tiba teringat nasi dekat dalam periuk kan, sebagai contoh. Okay, tapi kita cuba, dan kita memang manusia yang lalai, yang boleh terleka kan, pergi kiri dan kanan. Tapi kita cuba untuk ambil pendekatan sedar dalam kita baca tu kan, masa kita baca. Masya-Allah. Jazakillah khairan Cik Ayat untuk penerangan tadi. Dan yang terakhir tadi tu kan, yang fenomena di dalam neraka tu yang paling menggerunkan kan, Masya-Allah. Apabila Allah kata, bukankah aku dah bagi ayat-ayat ni kan, tapi kenapa kamu tak nak ambil petunjuk tu kan? Masya-Allah. Jadi saya tengah tengok juga dekat Facebook, jika ada yang bertanya soalan, okay, siapa-siapa yang nak bertanya soalan mungkin boleh tanya di Facebook.
Mungkin boleh tulis di depan tu, boleh tulis soalan, soalan dengan huruf besar ke soalan tu, supaya kita dapat bezakan dengan nota. Sebab ada yang menulis nota juga ni, ramai yang menulis nota, masya-Allah. Panjang juga nota dan sebagainya yang dapat tadi. Tapi kalau ada yang nak tanya soalan, sebab yang tanya tadi tu mungkin boleh repost mula soalan-soalan tu, sebab dia dah tenggelam dengan nota-nota. Terima kasih kepada semua yang menulis nota ni, masya-Allah. Insya-Allah moga-moga Allah beri kebaikan, pahala kepada yang menulis nota ni. Insya-Allah yang join live ni 240 orang sekarang. Tadi mungkin lagi ramai. Tapi insya-Allah ramai juga yang mesej saya, Ustazah Fatma, saya minta maaf tak dapat nak join live kan. Ada macam-macam perkara kan. Jadi mereka akan tengok rakaman. Apabila orang yang tengok rakaman ni, kadang-kadang dia akan rujuk kepada komen yang dah dikomen. Jadi insya-Allah moga-moga komen ataupun nota-nota yang diletakkan di ruangan komen tu membantu insya-Allah untuk orang yang akan tengok rakaman nanti. Okay, ada satu soalan Cik Ayat. Soalan firman Allah, Allah beri hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Adakah orang yang dikehendakinya orang-orang yang berusaha mencari hidayah? Mungkin boleh Cik Ayat jawab ke, insya-Allah? Okey, ya. Ya benar. Memang ada firman Allah menyatakan Allah memberi petunjuk kepada orang yang dia kehendaki kan. Dan kita kena faham ayat Quran ni secara menyeluruh, dan bila kita memahami ayat-ayat Quran tu, dia ada beberapa clue yang Allah kata ulaika humul muhtadun misalnya. Mereka lah orang-orang dapat petunjuk kan. Even dalam surah Al-Baqarah tu sendiri Allah gambarkan siapa yang dapat petunjuk tu. Ulaika ala hudam min rabbihim. Itulah orang yang dapat petunjuk. Jadi Allah bukan sekadar bagi statement Allah hanya memberi petunjuk kepada yang dikehendaki, tetapi Allah memberikan petunjuk macam mana dapat, siapakah, apakah ciri-ciri, apakah karakteristik yang kita kena penuhi supaya kita tergolong dalam golongan orang yang Allah kurniakan petunjuk tu. Jadi ya betul, kalau kita nak jawab direct, orang yang berusaha mencari hidayah, Allah akan kurniakan dia petunjuk. Okey, jazakillah khairan. Seterusnya ada soalan lagi, ayat mana pasal Allah tidak mengendahkan ahli neraka yang minta kembali ke dunia? Masya-Allah, rasanya soalan ni mungkin Ustazah Nik Fatma boleh jawab. Sejujurnya saya tahu ayat tu ada, tapi saya tak ingat ayat mana. Nanti kita insya-Allah kalau kita jumpa nanti kita share di Telegram Mutiara Tadabbur insya-Allah. Sebab apa-apa tentang perkongsian ataupun perbincangan tentang kelas My Tadabbur Time ni, insya-Allah kita share dekat Telegram. Okay, kalau ada soalan lagi ke dan sebagainya, kita akan share di sana insya-Allah. Okey, soalan. Assalamualaikum. Boleh saya tahu kenapa kalimah iyyaka didahulukan sebelum na'budu? Adakah terdapat maksud yang besar di sebaliknya? Okey. Jadi dia berbezakan na'bud. Siapa yang belajar bahasa Arab dia berbeza na'buduka dengan iyyaka na'bud. Jadi na'buduka tu bermaksud kami mengabdikan diri kepada engkau. Tapi kalau bila ada kalimah, bila apa nama, ka tu didahulukan, maksudnya dia ada maksud the only, hanya kepada Allah. Jadi kat situ bila iyyaka na'budu tu maksudnya hanya kepada engkau kami mengabdikan diri. Mungkin Ustazah Nik Fatma nak tambah sikit. Kalau kita sebut na'buduka tu mungkin ada lagi possibility lain yang kita sembah. Okay? Tetapi kalau kita sebut iyyaka na'budu, Allah sahaja, maksudnya the only yang kita sembah. Macam tu perbezaan dia, insya-Allah. Soalan juga, petunjuk yang kita harapkan adalah mengikut situasi posisi kita secara spesifik kat doa kita kepada Allah. Saya pun tak faham ni soalannya. Petunjuk yang kita harapkan adalah mengikuti situasi posisi kita secara spesifik, doa pada Allah, mengikuti ayat-ayat Allah. Ia akan datang dalam bentuk apa ya? Kita akan sedar tak? Oh, okey. Jadi kalau kita lihat dari segi, mungkin saya boleh jawab dari segi proses ataupun apa yang kita boleh buat kan, sebab macam mana Allah nak bagi petunjuk tu di luar, kita tak tahu kan bagaimana. Yang saya boleh kongsikan kat sini adalah sejauh mana usaha kita untuk memahami petunjuk tu terlebih dahulu. Dan dalam contohnya
kita dalam sehari-hari ni kita ada usaha kan untuk memahami Al-Quran. Contohnya dalam surah Al-Muzammil sendiri satu perintah untuk kita selitkan masa di waktu malam untuk memahami Quran. Dari situ kita akan tahu petunjuk-petunjuk yang Allah berikan kepada kita kan. Dan tiba-tiba bila petunjuk tu, bila ujian tu datang kan, moga-moga database daripada ayat-ayat Quran yang telah kita fahami itu membantu kita lah untuk kita buat pemilihan keputusan tu lah. Dan dua benda ni perlu berlaku serentak lah. Yang pertama, kita mohon kepada Allah agar diberikan petunjuk. Yang kedua adalah kita usaha untuk memahami petunjuk tu, moga-moga Allah akan kurniakan kepada kita. Tapi kalau dari dalam bentuk mana tu wallahu alam, sebab itu adalah dalam ketentuan Allah lah. Dan apa yang saya boleh berikan setakat yang saya faham adalah benda tu terkait, sebab kita ni adalah manusia yang berakal kan, dan benda tu bila kita faham petunjuk tu, kita akan mampu untuk buat keputusan lah dalam ujian yang datang tu. Okey, alhamdulillah. Dan ada satu lagi soalan, apa beza Rabb, Allah dan Tuhan di dalam Al-Quran? Okey, tadi pun ada kan? Tuhan tu sebenarnya terjemahan dalam ataupun soalan dia antara Rabb dengan ilah ke? Dia tanya Rabb, Allah dan Tuhan. Ni mungkin Sebab bahasa Melayu lah. Bahasa Melayu kan. Jadi bezanya, okay, kalau kita nak cakap bezanya Rabb tu bahasa Arab lah. Tuhan tu bahasa Melayu. Tapi kalau soalannya apa beza Rabb dengan ilah? Kalau Rabb dia terkait dengan Allah yang maha memberi rezeki, Allah yang menciptakan, Allah yang mentadbir alam ini kan. Kalau ilah pula, ilah adalah sejauh mana rasa kebergantungan kita kepada sesuatu itu, rasa cinta, rasa rindu kepada sesuatu itu menyebabkan kita mengabdikan diri kepada dia. Sebab tu ilah sebenarnya banyak. Dekat dunia ni ilah sangat banyak. Dan even dalam Quran sendiri Allah menyatakan ada manusia yang mengambil hawa nafsunya sebagai ilah. Betapa dekatnya, cenderungnya dia kepada hawa nafsunya sehingga dia taat kepada hawa nafsunya. Jadi ilah kat dunia sangat banyak dan Islam datang dengan menafikan semua ilah. La ilah, tak ada ilah melainkan Allah. Jadi kalau dari segi prosesnya, kita perlu mengenali Allah sebagai Rabb untuk kita menguatkan konsep ketauhidan kita untuk meletakkan Allah tu sebagai ilah lah. Bila kita dah kenal Allah yang bagi segala-galanya sebagai Rabb kan, dari situ akan timbul pengabdian, rasa mahu mengabdi hanya kepada Allah sebagai ilah, bukan yang selain daripadanya. Wallahu alam. Ni mungkin terkait dengan tajwid lah kot kan. Ada yang tanya Ustazah, ada saya dengar orang baca du tu panjang 2 harakat, seolah-olah stop sekejap sebelum sambung wa iyyaka. Boleh Ustazah bacakan yang betul? Tak ada masalah pun kalau kita nak baca terus kan, macam tu. Tak perlu pun kita nak stop ke apa kan. So boleh baca teruslah kat situ. Okey, insya-Allah. Okay, saya rasa tak ada dah soalan, insya-Allah. Mungkin yang lain tu mungkin komen dan sebagainya lah. Okay. 11:09 dah. Okay, saya nak ucapkan terima kasih kepada semua peserta yang setia sehingga ke akhir rancangan kita. Wow, rancangan kan. Rancangan My Tadabbur Time. Yang menarik kita dah 2 sesi My Tadabbur Time ni. Yang ni sesi kedua. Sesi kedua ni pun Cik Ayat hadirkan analogi-analogi kan? Masya-Allah, memudahkan untuk kita faham. Dan sesi pertama yang lepas pun Ustazah Syafawati hadirkan analogi-analogi. Okay? Jadi kita mudah memahami apabila adanya analogi ni. Kan? Kalau kita perumpamaan lah kan. Kalau orang Melayu pun suka kan perumpamaan kita banyak perumpamaan Melayu dan sebagainya kan. Bagai, au dengan tebing lah dan sebagainya kan. Dan di dalam Al-Quran adanya banyak perumpamaan ataupun analogi di dalam Al-Quran. InsyaAllah 14 April nanti My Tadabbur Time sesi yang ketiga, insyaAllah kita akan bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Suki. Okay? Suki Osman. Kita akan kupas analogi Qurani. Okay? Di dalam Al-Quran ni ada perumpamaan dan sebagainya. Jadi kita nak faham bagaimana Allah bentangkan perumpamaan ini untuk kita supaya kita lebih memahami dan dekat dengan kita. Kan? Dalam surah Al-Baqarah ada perumpamaan ba'udah dan sebagainya kan. So kita akan tengok kenapa Allah gunakan perumpamaan
haiwan kan dan sebagainya di dalam Al-Quran. Jadi jangan lepaskan peluang anda untuk mengikuti My Tadabbur Time untuk sesi yang ketiga nanti, insya-Allah 14 April nanti pada pukul 9.30 pagi. Okey, kita akan awalkan sikit, kita menghormati masa Profesor Dr. Suki, insya-Allah. Untuk kita awalkan sikit lah, macam hari ni mula pukul 10, jadi next kelas nanti mula pukul 9.30. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah yang berada di live sekarang mungkin boleh catat dekat planner masing-masing. Kelas My Tadabbur Time sesi ketiga jam 9.30 pagi. InsyaAllah boleh masuk jadual siap-siap, insyaAllah. Okey, jadi saya rasa tak ada apa pun daripada penganjur. Cuma saya nak ingatkan juga hari ini hari Jumaat. Okay, hari ini hari Jumaat, jangan lupa kita baca surah Al-Kahfi. Okay, dan kita tadaburlah beberapa ayat daripada surah Al-Kahfi tadi pun Cik Ayat ada share kan tentang surah Al-Kahfi, pemuda Al-Kahfi tadi diberi rahmat dan sebagainya. Dan juga saya nak pesan juga kepada semua untuk hari Jumaat ni kita banyakkan infak. Okay, banyakkan infak. Kita boleh infak je di mana sahaja yang ada NGO yang buat dan sebagainya. Dan kami di Mutiara Tadabbur juga membuka peluang-peluang untuk infak itu, antaranya infak kurma. Okay, kami ada share di dalam Telegram infak kurma. Infak buku tajwid juga ada. Kami akan bagi infak tu kepada Madrasah Tahfiz Al-Quran, kepada pelajar-pelajar tahfiz untuk mereka belajar ilmu tajwid. Dan juga program My Tadabbur Time ini adalah program percuma untuk semua, tetapi kami mengalu-alukan juga jika ada peserta yang nak infak kepada dana pembangunan Mutiara Tadabbur, insya-Allah kita akan gunakan untuk kita berikan token ataupun honorarium kepada penceramah untuk kita guna untuk pembangunan Mutiara Tadabbur, insya-Allah sepenuhnya. Jadi saya mohon maaf atas kekurangan, kekhilafan sepanjang saya mengendalikan program ni. Kita akan ada lagi 7 sesi insya-Allah My Tadabbur Time, sebab My Tadabbur Time ni insya-Allah ada 9 sesi semuanya dan kita dah selesai 2 sesi. Jadi 7 sesi lagi insya-Allah akan bersama dengan ada Ustaz Syahari, Ustaz Syahmi, Ustaz Muin, Dr. Salihah Kaswari, Dr. Suki dan sebagainya, insya-Allah. Jadi jadual pun kami dah letak di Telegram Mutiara Tadabbur. Jadi saya rasa itu sahaja daripada kami. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Cik Ayat atas penerangan yang sangat best tadi, masya-Allah. InsyaAllah slide tu kita akan share Cik Ayat kepada para peserta, insyaAllah. Kami akan share insyaAllah kepada para peserta. Barakallahu fiik. Jadi terima kasih sudi share dengan kami ilmu yang sangat bermanfaat. Moga-moga lepas ni bacaan Al-Fatihah kita lebih kita menjiwai, insyaAllah. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Ayat. Terima kasih Ustazah Nik Fatma. Barakallahu fiik. Allah barik fiik.